A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad-duburi. Al-thani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Al-thalithu iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Kabira ini ajnabiyya ini. Ar-rabi'u massukubu lil adami aw halqati duburihi bi batni rahati aw butuni al-asabi'. Liqala al-musannif rahimahullah faslun wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'a. Dan membatalkan wuduk itu oleh empat perkara. Membatalkan wuduk oleh empat perkara. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad-duburi. Lepas tu yang pertama kata dia, apa yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Kemudian disebutkan apa itu dua jalan tu, iaitu al-qubul wad-dubur. Al-thani, dan yang kedua, zawalul aqli bidaumin aw ghairihi. Hilang akal dengan sebab tidur dan selain daripadanya. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali tidur yang tetap, tidur orang yang tetap papan punggungnya daripada bumi. Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini. Yang ketiga, sentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa. Maksud yang dewasa nanti kita akan terangkan. Lepas tu kedua-dua orang tu ajnabiyya ini, ajnabi, bukan mahram. Dan yang keempat, ar-rabi'u massukubu lil adami aw halqati duburihi bi batni rahati aw butunil asabi'. Yang keempat, sentuh kubul, sentuh atau sentuh kubul anak Adam ataupun halaqah duburnya dengan batin tapak tangan ataupun batin jari. Taib. Termasuk dalam syarah. Qala syarah hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Faslun fi nawaqidil wudu. Fasal pada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi an-nawaqidu jam'u naqidin. Nawaqid, perkataan nawaqid jamak bagi perkataan naqid. Apa makna dia? Makna dia wahwa, yakni an-naqid tu ma yuzilu syai'a min aslihi. Tu asal makna dia lah. Makna naqid, asal makna dia ialah apa yang menghilangkan sesuatu daripada asalnya. Apa yang menghilangkan sesuatu daripada asal. Tapi adakah yang dimaksudkan di sini dimaksudkan dengan nawaqidul wudu' di sini? Maksud ni bukan yang dimaksudkan di sini bukanlah ma yuzilu syai'a min aslihi. Tetapi yang dimaksudkan dengan nawaqid di sini adalah
al-asbab allati yantahi al-wudu' biwujudi wahidin minha. Betul kata syarah, al-muradu bin nawaqidi huna al-asbabul lati yantahi al-wudu' biwujudi wahidin minha. Yang dikehendaki dengan kataan an-nawaqid di sini adalah sebab-sebab yang berakhirnya wudu' dengan adanya salah satu daripada sebab-sebab ni. Jadi ada salah satu daripada keempat-empat sebab yang disebut, maka berakhirlah wudu' seseorang tu. Jadi kita nak tengoklah apakah keempat-empat sebab tu supaya kita tahu. Dan kita tahu sebab-sebab tersebut, bila berlaku kita tahu bahawa wuduk kita telah habis, telah berakhir, maka berhajat kepada wuduk yang baru. Jadi yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain. Yang pertama, apa yang keluar, lepas tu syarah sebut yaqinan. Yaqinan. Dia sebenarnya lebih tepat lagi apa ni, khurujul kharij. Khurujul kharij, keluar sesuatu. Keluar sesuatu tu, diri keluar tu, itulah sebenarnya yang membatalkan wudu. Bukan apa yang keluar tu, tetapi diri keluar tu, al-khuruj. Ini khurujul kharij. Lepas tu sebahagian kitab dia sebelum perkataan kharij tu dia letak apa ni, dia dalam syarah dia letak khuruj. Maknanya khurujul kharij, maknanya keluarnya sesuatu najis, ataupun boleh jadi bukan najis, contohnya ulat ke apa-apalah, keluarnya sesuatu yang keluar secara yakin, secara yakin. Khurujul kharij yakinan min ahadis sabilain, keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Apa dia dua jalan tersebut? Jadi dia nak terangkan dua jalan tu disebut al-qubul wad dubur, iaitu kubul dan dubur. Kita kata faraj faraj depan dan juga faraj belakang. Faraj depan dan faraj belakang. Adakah termasuk kubul orang yang mati? Tak. Kubul orang yang mati, kalau keluar sesuatu daripada kubul orang mati, itu tidak tidak menghilangkan taharah dia. Sebab tu dia dalam kata syarah kubulil hayyil wadih. Kubuli al-hayyi al-wadih, iaitu kubul orang yang hidup. Kubul orang yang hidup yang wadih. Kenapa dia datangkan perkataan wadih? Sebab dia nak keluarkan khunsa muskil. Sebab khunsa muskil bila keluar salah satu daripada dua kemaluan dia. Khunsa ni dia ada dua kemaluan. Faraj dia ada, zakar pun dia ada. Dia muskil, tapi dia muskil, dia masih, orang kata, bukannya khunsa yang wadih. Dia tahu dia ni cenderung ke lelaki ke perempuan, ni masih lagi muskil, lelaki ke perempuan. Jadi kalau keluar salah satu, maka tidak batal wuduk dia. Dia kena keluar daripada dua-dua baru batal. Sebab tu dia kaitkan dekat sini kubuli al-hayyi al-wadih. Sebab khunsa kalau keluar salah satu daripada dua kemaluan dia, tak batal. Dia ada zakar, dia ada faraj. Kalau keluar daripada salah satu, tak batal. Dia kena keluar dua-dua baru batal. Itu tujuan dia datangkan perkataan al-wadih tu. Wad dubur, dan satu lagi jalan adalah dubur. Jadi sama ada yang keluar tu benda yang biasa keluar, ataupun benda yang keluar itu benda yang jarang-jarang keluar. Kata syarah, sawa'un kanal khariju mu'tadan, sama ada apa yang keluar itu benda yang mu'tad, yang biasa keluar, kabaulin wa gha'itin warih, seperti yang kencing, tai dan juga angin, au ghaira mu'tadin, ataupun tidak biasa keluar. Contoh dia kadudin, seperti ulat, cacing ke, seperti ulat ataupun cacing. Jadi benda tu bukan jarang-jarang lah berlaku kan, walaupun kita kata boleh berlaku. Wadami, keluar darah, wahasatin, keluar batu, pun sama juga, semua tu membatalkan wudu.
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda wa qala sallallahu alaihi wasallam wa la wudu'a illa min sautin aw rihin. Nabi kata tidak diterima solat seorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tidak ada wuduk kecuali daripada saut ataupun daripada rih. Daripada durat, durat kentut yang ada bunyi, ataupun daripada fusak kentut yang tidak ada bunyi. Dipanggil fusak. Kalau durat, kentut yang berbunyi. Baik. Kemudian adakah apa-apa saja yang keluar daripada dua jalan ni membatalkan wuduk, hatta mani sekalipun? Jadi dalam mazhab kita ada istisna. Ada istisna mani. Hanya mani saja kalau keluar dia tak membatalkan wuduk. Sebab tu kata syarah, cuma musannif tak sebut. Musannif tak sebut. Ada ihtimal musannif tak sebut, ihtimal musannif berpandangan keluar mani membatalkan wuduk, ataupun boleh jadi ada ihtimal yang lain. Itu ihtimal yang yang anda ingat lah, yang anda tulis dulu waktu mengaji dengan Syekh Muhammad. Satu lagi anda tak ingat. Baik. Salah saya Muhammad. Wa yustasna min zalika, kata syarah, dan diistisnakan daripada yang demikian itu mani. Al-maniyu fala yantakidul wudu'u bi khurujihi, maka tidak batal wuduk dengan sebab keluarnya mani. Contohnya macam mana? Keluar mani tapi tak batal wuduk. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak tasawur. Jadi dia nak tolong kita bagi rupa masalah. Ka'an amna bimujarradi fikrin aw nazarin, seperti dia keluar mani dengan semata-mata dia berfikir ataupun melihat. Dia ada wuduk masih ada. Lepas tu dia fikir benda-benda yang menggairahkan dia, ataupun dia lihat benda-benda yang menggairahkan dia, keluar mani. Keluar mani. Ataupun dia mimpi. Dia tidak dalam keadaan ada wuduk, dan dia tidak dalam keadaan tetap papan punggung dia. Lepas tu mimpi keluar mani. Jadi tidak orang yang tetap papan punggung ni tak batal wuduk. Tapi sekarang ni dia bermimpi keluar mani. Mani tak membatalkan wuduk juga. Jadi sekarang ni dia wajib dari kita kata hadas kecil dia tak batal. Tapi boleh tak dia solat? Dia tak boleh solat sebab dia sekarang ni berada dalam keadaan hadas besar. Dia kena mandi. Awih talama wa huwa mumakkinun maq'adatahu minal ard, ataupun dia bermimpi sedangkan dia tu tetap, orang yang tetap papan punggungnya daripada bumi. Cerita dia tidak lah ni. Sebab apa tak wajib? Li'annahu aujaba a'zamal amrayni wa huwal ghuslu, kerana mani telah mewajibkan telah mewajibkan benda yang lebih besar. Sekarang ni kita ada dua. Amrain tu maksudnya mandi dengan wuduk. Maksud daripada amrain tu mani dengan wuduk. Antara mani dengan wuduk, mana yang lebih azam? Mana yang lebih besar? Antara mani dengan wuduk, tentulah yang lebih azam mandi. Jadi mani ni, khusus nama dia mani, dia telah mewajibkan a'zamal amrain, satu yang lebih besar daripada dua perkara tu, iaitu mandi. Jadi wama aujaba a'zamal amrain ini kaedah dia, apa yang mewajibkan suatu yang lebih besar daripada dua perkara dengan khusus keadaan dia tu mani, bi khususihi ay khususi kaunihi maniyan, apa yang mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada dua perkara dengan khusus keadaan itu mani, la yujibu adwanahuma, dia tidak mewajibkan apa yang lebih rendah daripada kedua tersebut, iaitu wuduk. Bi umumihi, yakni dengan umum keadaan dia tu, dengan umum nama dia tu kharij. Jadi kita sekarang ni tetap mani ni dia ada dua nama. Mudah nak faham macam tu. Mani dia dua nama.
Satu disebut mani ini sebagai kharij. Secara umumnya mani ni kharij, sesuatu yang keluar. Dan dia ada satu khusus, nama dia mani. Okey, satu secara umum dia ni kharij, satu yang keluar, dan secara khususnya dia ni mani. Nama dia mani. Secara umum, secara khusus mani ni dia mewajibkan mandi. Jadi disebabkan dengan khusus nama dia mani, dia telah mewajibkan sesuatu yang lebih besar, maka dia tidak mewajibkan sesuatu yang lebih rendah dengan keumuman nama dia tadi itu. Dengan keumuman dia sebagai kharij. Boleh faham tak? Contoh yang lain yang ulama sebut zina dengan zina muhsan. Nama zina tu umum. Zina kan? Tapi zina muhsan ni khusus. Zina muhsan ni khusus. Zina orang yang dah kita kata dah berkahwin lah, secara mudah dah berkahwin, pernah merasai jima'. Jadi zina orang yang berzina dia kena apa? Sebat kan? Dia kena sebat 100 sebatan. Tapi zina muhsan, khusus nama zina muhsan, dia kena rejam. Jadi adakah orang yang zina adakah zina muhsan ni? Adakah zina zani muhsan? Lebih tepat sekali azani al-muhsan, orang yang berzina dan dia tu dah pernah berkahwin, pernah merasai jima'. Adakah azani muhsan ni dia nak kena rejam dulu baru nak kena, bukan, adakah dia nak kena sebat dulu baru nak kena rejam, ataupun dia kena rejam terus? Jadi nama dia sebagai zani al-muhsan, nama khusus dia zani muhsan, telah mewajibkan sesuatu yang lebih besar, iaitu rejam. Maka disebabkan dengan khusus nama dia zani muhsan telah mewajibkan sesuatu yang lebih besar, maka dia tidak mewajibkan sesuatu yang lebih rendah, iaitu sebat. Jadi dia tak kena sebat, dia terus kepada rejam. Sama juga masalah mani ni. Khusus nama dia mani, dia telah mewajibkan sesuatu yang lebih besar. Maka dia tidak mewajibkan sesuatu yang lebih kecil dengan keumuman nama dia sebagai kharij. Mudah-mudahan fahamlah. Yang kedua, zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Hilang akal. Maksud hilang akal di sini hilang tamyiz. Sebab kalau hilang akal betul-betul hanya berlaku pada gila ya. Tapi kalau kita ditengok di sini dia sebut tidak. Jadi tidak, akal dia tak hilang. Yang hilang hanya tamyiz. Faham? Yang hilang hanya tamyiz. Sebab tu ulama tafsirkan akal di sini maksudnya adalah tamyiz, iaitu hilang tamyiz. Kita kata pembeza lah dengan sebab tidak ataupun selainnya. Ataupun selainnya, kecuali ada satu je tidak yang diistisnakan. Maknanya dia tidak membatalkan wuduk, iaitu tidak orang yang tetap papan punggung dia daripada tempat duduk dia. Di sini sebut daripada bumi. Maknanya tidak ada tajafin ataupun taba'ud, tidak ada berjarak lah antara punggung dia dengan tempat duduk tu. Memang duduk rapat elok. Dengan duduk rapat elok. Jadi orang yang tidak tetap papan punggung dia daripada tempat duduk dia, kalau dia tidak lama pun wuduk dia tak batal. Cuma sunat ambil wuduk khuruj minal khilaf. Keluar daripada khilaf orang yang mengatakan tidak membatalkan, tidak walaupun tetap papan punggung membatalkan wuduk. Sini dia istisnakan, dia kata illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali tidak orang yang tetap papan punggungnya daripada bumi. Tidak gila, sawan, pengsan, mabuk, semua tu termasuk dalam zawalul akli ni. Semua tu membatalkan wuduk. Baik. Tengok kat bawah tu, al-makna anna min nawakidil wudu' zawal at-tamyiz yaqinan
binaumin au jununin au igma'in au sar'in au sukrin au nahwi dhalika. Kata makna perkataan ni bahwasanya daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk tu hilang tamyiz. Nampak? Dia tafsirkan akal tu dengan tamyiz. Hilang tamyiz secara yakin. Kalau tak yakin, aku tidur ke tak tadi? Tidur ke tak? Dia tak yakin. Kan? Tidur ke tidak? Ke mengantuk je? Jadi tak yakin. Bila tak yakin, kita tak batalkan wuduk dia. Maknanya kita kata wuduk dia tak batal. Zawalu tamyiz yakinan, dengan sebab tidak, au junun gila, ataupun irma pingsan, ataupun pitam, au sar'in sawan, au sukri mabuk, au nahwi zalika seumpamanya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wika usahi al-ainan faman nama falyatawadda. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataan Nabi kata apa? Wika usahi al-ainan. Wika ni pengikat, asahi tu dubur. Nabi kata pengikat dubur itu adalah dua mata. Apa maksud dia? Pengikat dubur tu dua mata. Lepas tu Nabi kata maka barang siapa yang tidak, hendaklah dia berwuduk. Jadi mata ni seolah-olah pengikat bagi dubur. Mata ni seolah-olah pengikat bagi dubur. Pengikat ataupun penutup. Contoh botol. Botol lah nah. Botol kan? Ada penutup. Jadi bila kita tutup, maka air tak keluar. Tapi bila kita buka, air keluar. Jadi seolah-olah mata ni, dia tu pengikat bagi dubur. Kalau mata terbuka, mata tu celik, tak tidak, maka seolah-olah ada pengikat. Maknanya kita tahu apa yang keluar, kentut ataupun tidak. Sebab biasanya orang tidak keluar, kan? Keluar juga apa angin. Jadi bila mata celik, seolah-olah pengikat tu ada. Dia tahu apa yang keluar daripada diri dia, keluar apa yang keluar daripada dubur dia. Jadi dia tahu dia wuduk dia habis ke ataupun belum. Tapi bila dia tidak, seolah-olah dah tak ada pengikat. Bila dah tak ada pengikat, maka ada zon. Ada zon bahwasanya keluar angin daripada dubur dia. Itu yang dimasukkan daripada hadis. Jadi siapa yang tidak, kata Nabi, hendaklah dia berwuduk. Tetapi diistisnakan tidak orang yang tetap papan punggung. Kita sebut. Kenapa ada istisna ni? Ini kita nak himpunkan di antara dua hadis. Hadis yang pertama yang kita baca ni, Nabi kata siapa yang tidak, hendaklah dia berwuduk. Tapi ada hadis yang lain yang mana sahabat-sahabat Nabi SAW tunggu Nabi. Mereka tunggu Nabi. Nabi keluar lewat sikit malam tu. Sampai yang kata mereka tertidak lah. Mereka tertidak sampai yang kata mereka punya kepala tu dah tersengguk dah. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi bila Nabi keluar, sahabat-sahabat ni bangun dan sahabat-sahabat ni tidak berwuduk. Dan Nabi ikrarkan. Nabi, orang kata apa? Tidak ingkarkan perbuatan-perbuatan para sahabat. Maka nak menghimpunkan di antara dua hadis ni lah. Hadis yang pertama tadi Nabi kata faman nama falyatawadda. Lepas tu hadis sahabat Nabi tidak dan bila Nabi keluar nak sembahyang isyak, depa bangun, depa tidak berwuduk. Jadi nak himpunkan antara dua hadis tersebut. Jadi tidak membatalkan wuduk kecuali diistisnakan, dikecualikan orang tidak yang tetap papan punggung dia. Sebab kita ambil daripada ni lah, hai'ah sahabat-sahabat Nabi duduk, nak tersengguk kepala apa semua tu bukannya tidak berbaring, tapi tidak duduk, kan? Tu ada kat bawah tu wayustasna tu, langkau sikit. Wayustasna min nakdil wudu' bi zawalil akli zawaluhu bi naumil mumakkini maqa'adatahu min maqarrihi fa inna wudu'ahu la yantaqid. Dan diistisnakan daripada batal wuduk dengan sebab hilang akal, iaitu hilang tamyiz tu adalah zawal, hilangnya akal dia dengan sebab tidak orang yang tetap papan punggung dia daripada tempat duduk dia.
fa inna wudu'ahu la yantaqid, la yantaqidu, maka sungguhnya wuduk dia tidak batal lah. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, kan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana ashabu Rasulillah SAW yantaziruna al-isya al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Ini hadis yang Anas sebut tadi. Sahabat-sahabat Nabi tunggu solat Isya sehingga terkata dah tersengguk dah kepala mereka, kemudian mereka solat dan mereka tidak berwuduk. Jadi ditanggungkan hadis ni di atas tidak orang yang tetap papan punggung dia, sebab nak himpunkan di antara dua hadis. Wa humila hadzal hadis ala naumin mumakkini maq'adatahu jam'an bainahu, yani baina hadzal hadis wa bainal hadisil mutaqaddim, dan himpun antara hadis ni hadis yang lepas. Cuma yang atas tu yang kita langkau tu, itu dia nak bagi tahu alamat orang yang tidur dan juga alamat orang yang mengantuk. Alamat orang yang dah tidur, antara alamat orang tidur mimpi. Kalau dah sampai mimpi, aku ada mimpi tadi, yang tidur dah tu. Itu tidur tu alamat tidur. Alamat mengantuk, dia dengar lagi perkataan ataupun ucapan-ucapan orang yang di sekeliling dia, cuma dia tak faham. Itu mengantuk. Kadang-kadang kita cakap dengan orang tu dah mengantuk sangat, lepas tu dia terjaga apa dia cakap tadi, dia dengar tapi dia tak faham, sebab dah terlampau mengantuk. Jadi kalau orang tu dia syok, aku mimpi aku tidak ke tak, kita tanya dia mimpi tak tadi, tak mimpi. Lepas tu dengar tak cakapan-cakapan orang di sekeliling, dia kata kat sekeliling aku tak ada orang. Jadi syok. Tidak ke tidak. Jadi bila syok, maka kita kata wuduk dia masih kekal. Sebab kita kata apa tadi? Dia mestilah secara yakin. Hilang akal tu yakinan. Sama juga khurujul kharij tadi. Khurujul kharij yakinan. Secara yakin. Kalau kentut ke tak? Tak yakin. Kan? Tak yakin, maka waktu tu kita kata wuduk dia masih kekal, masih ada. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Ana asal nak baca terus syarat ni, nak habiskan syarat ni, lepas tu kita berhenti. Sebab ada hal sikit malam ni, kita baca dua je lah, tak sempat nak baca keempat sebab ni. Jadi kita baca syarat dia ni, wa yushtaratu tu. Dua lagi kita tinggal. Wa yushtaratu fi adami naqdil wudu' bi naumil mumakkini maq'adatahu min maqari thalathatu syurut. Kata syarah hafizahullah, dan disyaratkan pada ketiadaan batal wuduk dengan sebab tidak orang yang tetap papan punggung dia daripada tempat duduk tu, disyaratkan 3 syarat. Jadi kita kata orang yang tidak, yang tetap papan punggung dia daripada tempat duduk dia, tak batal wuduk. Tapi ada syarat-syarat dia. Ada 3 syarat ni, kita kata wuduk dia tidak batal. Yang pertama, an yastayqidha 'alal halati allati nama 'alaiha. Yang pertama, orang yang tidak tadi tu, tetap papan punggung dia daripada tempat duduk dia tu, dia terjaga, dia bangun daripada tidak di atas keadaan yang dia tidak tadi. Di atas keadaan yang dia tidak atas keadaan tersebut. Kalau dia tidak dalam keadaan tetap papan punggung, tapi bila dia bangun, keadaan dia dah berubah. Maknanya bila dia bangun, dia tengok diri dia dah terbaring. Waktu ni kita kata wuduk kamu dah batal sebab kamu tidak. Lepas tu mungkin dia kata, tapi saya tidak tadi dalam keadaan tetap papan punggung. Memang betul kamu tidak dalam keadaan tetap papan punggung. Tapi syarat tak batal mestilah bangun pun dalam keadaan yang sama. Maknanya punggung dia pun masih tetap dari tempat duduk dia. Adapun kalau dah orang kata apa? Dah berubah, maka tidak akan batal.
Tak cukup syarat lah. Yang kedua, an yakuna mu'tadila al-khilqah. Yang kedua, orang tersebut, orang yang duduk tu, orang yang khilqah dia tu mu'tadil. Khilqah dia orang kata tubuh badan dia, tubuh badan dia tu adalah tubuh badan orang yang pertengahan. Maksud dia apa? Maksudnya dia tidak terlampau kurus. Dia tidak terlampau kurus sehingga tidak merasakan sesuatu keluar daripada dubur dia. Dobit dia hak tu. Dia bukan kata kurus sangat je. Dia ni kira tidak tetap papan punggung pun batal. Tak. Dia dobit dia kurus sampai dia tak rasa sesuatu keluar daripada papan punggung. Keluar daripada punggung dia. Lepas tu dia kata fayantakidu wudu'u nahifin la yuhissu. Hak tu kena ada. Wudu' nahif la yuhissu. Maka batal wudu' orang yang kurus yang tidak rasa dengan keluarnya kharij. Tak rasa pun sesuatu keluar. Kadang-kadang orang silap faham. Sebab dulu ada sahabat ni dia syarah, tak buat muzakarah, tak bagi apa? Bagi taklif lah. Ini kita suruh baca bab ni, ini baca bab ni. Jadi dia bagi contoh, dia tu kurus. Jadi dia bagi contoh. Dia bagi contohnya diri dia. Dia kata jangan orang tu syarat dia tak terlampau kurus. Kalau terlampau kurus batal juga. Lepas tu dia bagi contoh diri dia sendiri. Jadi dia tengok pada la yuhis tu. Okey. Sikit. Okey. Salah. Okey, sambung. Yang ketiga. Yang ketiga alla yukhbirahu yang ketiga alla yukhbirahu adlun bi khuruji syai'in minhu inda Ibn Hajar wa khalafahu Ramli. Yang ketiga, bahwasanya tidak mengkhabarkan kepadanya seorang yang adil dengan keluarnya sesuatu daripadanya di sisi Ibn Hajar. Jadi di sisi Ibn Hajar, kalau ada seorang yang adil, bagi tahu dia, ada seorang yang adil bagi tahu dia, kata apa ni, dia duduk tetap papan punggung. Papan punggung dia tetap dengan tempat duduk dia. Lepas dia bangun pun keadaan dia sama. Dia pula mu'tadilul khilqah. Tapi ada seorang bagi tahu dia, kata tadi kamu ni tadi kamu kentut. Contoh. Ada seorang yang adil bagi tahu. Jadi di sisi Ibn Hajar kira batal. Sebab syarat dia alla yukhbirahu adlun. Di sisi Ibn Hajar. Tapi Imam Ramli tak, wa khalafahu Ramli. Imam Ramli dia tak kira. Syarat ni dia tak kira. Yang nak ingat gitu. Tu cuba takkid kan. Maknanya Imam Ramli kalau ada adil bagi tahu pun tetap tak batal. Siapa dia adil tu? Wal adlu, yang adil tu man lam yartakib kabiratan wa lam yusirra ala saghiratin. Orang adil orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Maknanya dia ada juga buat dosa. Kan orang tak maksum. Maknanya dia ada lakukan dosa-dosa kecil juga. Tapi dia tidak berterusan melakukan dosa tersebut. Atau asarra alaiha, ataupun dia mengekali buat juga dosa kecil itu, dia mengekali akan dosa kecil itu, tetapi taat dia tu lebih daripada maksiat dia. Wa ghalabat ta'atuhu ma'asiyahu. Dan taat dia lebih ataupun menang ke atas maksiat dia tu. Taat dia lebih daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Kat dobit tu nombor 2 tadi yang cakap pasal nahif tu, pasal hak kurus itu,
kat bawah tu qala Syekh Al-Qurdi rahimahullah qauluhu nahifun la yuhissu hadha huwa dhabit. Dia kata famata kana yuhissu bihi law kharaja la yantaqid wa mata kana la yuhissu bihi naqada. Dhabit dia kat rasa tu. Jadi bila dia rasa, kalau ada keluar sesuatu dia rasa. Jadi orang yang macam ni dia tidak tetap paman punggung tak batal. Tapi kalau dia tak rasa, yang tu batal. Allahu taala a'lam.